A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim ya ilahal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan-tuan haji, Puan hajah, guru-guru saya, ibu-ibu, ayah-ayah, apa khabar, semua sihat? Alhamdulillah. Sedang jemaah Surau Jauhar, Taman Sentosa, Johor Bahru, didoakan mudah-mudahan tuan-tuan semua sihat walafiat insya-Allah, ya, dalam ketakwaan, keimanan, ya, keafiatan, ketenangan insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berjumpa setelah sekian lama saya tak datang, minta maaf. Jumpa cikgu pun dekat Madinah dulu, masya-Allah. Lepas tu dah tak jumpa bawa jemaah. Minta maaf lah. Jadi alhamdulillah malam ni ada kelapangan. Allah izinkan, maka kita berjumpa insya-Allah. Kita sama-sama insya-Allah mengupas dan merenungkan kupasan-kupasan daripada hikam, kitab Hikam Al-Hikam Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala, yang berbunyi hikmah beliau malam ini kita baca insya-Allah. La tastabti minhun nawal walakin istabti min nafsika wujud al-iqbal. La tastabti minhun nawal, ya, walakin istabti min nafsika wujud al-iqbal. Yang bermaksud, kata beliau Syekh Ibn Athaillah rahimahullah taala dalam hikmah ini, jangan kamu merasa lambat, ya, jangan sekali-kali kamu merasa lambat datangnya kurniaan Allah, kurniaan pemberian Allah kepadamu. Tetapi hendaklah kamu merasakan kelambatan dirimu sendiri untuk menghadap kepada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kitab Hikam ini satu kitab yang mendidik kita dalam bidang tasawuf, kesufian, kerohanian, bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, adab kita dengan Allah taala. Ramai orang beramal dalam dunia ni, beramal, ya, beramal ibadah, tetapi kalau kita tanpa panduan, tanpa adab sebagai hamba Allah yang sepatutnya, maka itu yang timbulnya riak, takabur, yakin dengan amal usaha dia, ya, seolah-olah macam tak sabar-sabar, ya, tak boleh terima, lambat dapat doa dia, lambat, dah lama doa ni, bila dah dapat ni. Itu semua benda-benda yang negatif, sebenarnya benda-benda yang tak elok, yang tak boleh kita amalkan, kena betulkan, kena clear. Sebab itulah Hikam ini, setiap tajuk dia mendidik kita supaya jadi hamba Allah yang beradab dengan Allah Ta'ala. Malam ini diajar kita supaya dia kata apa? Jangan sekali-kali kamu merasa lambat datangnya kurniaan pemberian Allah Ta'ala. Kan? Kadang-kadang dalam kita beramal ni timbul tu perasaan tu kadang-kadang. Dah lama dah beramal, berdoa ni kan. Kenapa tak macam tu, kenapa tak macam ni? Kita pula menilai, kita pula menghukum. Sedangkan dah dapat pun sebenarnya, cuma kita tak perasan atau buat-buat tak perasan. Jadi sepatutnya yang terbaik dia tegur, jangan protes lah, jangan komen lah kenapa lambatnya dari Allah tu. Cek balik. Walakin istabti min nafsika wujudal iqbal. Tetapi kata dia, semak semula, kamu kena merasakan kamulah yang lambat sebenarnya, ya, untuk menghadap Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Maksudnya kita, Allah Ta'ala maha pemurah, maha pengampun, ya, tu di pihak Allah Ta'ala, Tuhan kita yang maha pemurah, maha karim, maha mulia.
Bahkan kita tak doa pun Allah bagi banyak macam-macam nikmat. Jadi di pihak kita ni setakat mana yang kita buat? Berapa banyak kita beristighfar, istiqamah ke? Berapa ribu kali kita menselawat sehari semalam? Kan? Yang saya bercakap ni kan. Maknanya berapa banyak kita punya bahagian kita ni, amalan kita ni. Ialah hamba, namanya hamba, kena bekerja, kena beramal lah. Ya? Jadi kita kena cek banyak pada diri kita yang lambat sebenarnya. Okay. Jadi jangan terlalu memikirkan lambatnya datang kurniaan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang lambat, tetapi rasakanlah kelambatan dirimu untuk membulatkan i'tiqad yang baik kepada Tuhanmu. Maknanya dia banyak pada refleksi diri lah. Kita kena muhasabah diri sendiri. Bukan salahkan Allah aja, salahkan Tuhan. Auzubillah. Kita ni yang salah, kita ni yang lambat, kita ni yang mana kalau buat pun itu adab, pada betul, pada sempurna. Mana boleh kita yakin bahawa kita buat perfect? Siapa boleh yakin dia buat perfect sempurna, tak ada salah langsung pun? Tak boleh. Nabi yang perfect itu pun, Nabi yang maksum itu pun istighfarnya 70, 100 kali sehari semalam. Nabi, Rasul, maksum, ahli syurga pun rasa tetap kurang, rasa bersalah tu kena ada. Karena begitulah. Yang apatah lagi kita ni kan, begitulah. Ya, kita kena cek balik diri kita. Berkata Syekh Ma'ruf Al-Kharqi, ya, talabul jannah bila amal dhanbun min adh-dhunub wa irtija'u syafa'ah bila sabab naw'un min al-ghurur wa irtija'u rahmatin man la yuta'u hamqun wa jahlun. Menuntut syurga, ya, menuntut syurga tanpa amalan itu adalah dosa daripada dosa-dosa. Harapkan syafaat tanpa sebab adalah sejenis daripada tipu daya. Dan harapkan rahmat tanpa ketaatan merupakan kebodohan dan kejahilan. Maknanya kita elakkanlah. Maknanya nak syurga tu ya, tapi kena beramal. Ya, betul, bukan kerana amalan kita boleh kita masuk syurga, betul, tapi ya, yarhamukallah, tapi kita wajib beramal. Allah wajib kita beramal ibadah. Kita yakin bahawa kita boleh beramal ni pun merupakan rahmat Allah. Rahmat Allah. Dah beramal kita yakin pula, alhamdulillah, syukur Allah, dengan rahmat dia aku boleh beramal, aku boleh datang surau, aku boleh pergi umrah, aku boleh jumpa, berkumpul lagi ni, aku boleh baca Quran, boleh selawat, boleh apa pun amal ibadah. Itu adab kita pula. Dah beramal, maknanya kena beramal kan. Tak boleh tak ada usaha kan. Dalam hal dunia pun kita perlu usaha. Nak makan minum pun lapar kena makan, sakit kena berobat, usaha kan. Saya ni pun dah umur-umur ni cikgu, dah mula rasa ni lutut ni. Baru rasa kan. Lutut sebelah kiri ni dah mula, subhanallah, yalah, dia dah bagi segena kan. Baru terasa bila nak rapat tu, masya-Allah. Baru rasa alhamdulillah lah. Itu rupanya rasa saya sakit lutut ni kan, bila nak rapat tu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan insya-Allah kan. Katanya adalah doa tu yang amalan tu, doa apa baca tu? Baca doa apa? Doa untuk lutut tu. Wa idza batashtum jabbarin kan, doa tu kan. Ada baca jugalah, ada ikhtiar. Baca tepuk tu. Lutut 3 kali. Wa idza batashtum jabbarin, tepuk. Okeylah. Faktor umur, dah tua. Dah 51 lah cikgu. 51 lah saya. Alhamdulillah, cikgu muda lagi. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi begitulah. Maknanya nak syurga kena beramal, nak syafaat kena juga beramal. Maksudnya kena usaha, sebab banyakkan selawat. Dan alhamdulillah banyak-banyak amal ibadah. Selawat antara amalan yang tak akan ditolak. Masya-Allah. Dan banyak-banyak amal ibadah, selawat tu yang tak akan ditolak. Kenapa ya? Pertamanya, selawat itu merupakan amalan Allah Ta'ala sendiri. Tu kita baca Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa maksud selawat tu? Allahumma, ya Allah, kan doa tu. Allahumma, selawat dan salamlah dan berkatilah
atas ketua kami, penghulu kami Rasulullah Sayyidina Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad kan. Maksudnya kita berdoa supaya Allah berselawat. Allah memang berselawat sentiasa, tak stop. Allah dan para malaikat memang berselawat sentiasa. Kita ni cuma menumpang je. Kan? Allah memang itu amalan Allah subhanallah. Jadi amalan Allah tu, selawat tu memang tak akan ditolak. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan tu antara sebab untuk dapatkan syafaat. Kan, berselawat kan. Nah begitulah ya. Sedang hadirin sekalian, daripada Syaddad bin Aus berkata, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man ittaba'a hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang cerdik, orang yang pandai itu adalah orang yang merendahkan dirinya dan sentiasa beramal dan mengingatkan kematian dan beramal ibadah untuk selepas kematian ya. Itu orang yang cerdik. Manakala orang yang lemah adalah suka mengikut hawa nafsunya ya, berangan-angan kepada Allah dengan pelbagai angan-angan. Jadi sudah hadirin sekalian, maksudnya kita perlu sentiasa muhasabah bahawa yang lambat sebenarnya kita kan. Allah memang dekat dengan kita yang terasa jauh. Yang jauh bukan Allah, kita. Allah dekat. Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Baqarah tu kan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan bila hamba-Ku tanya kamu wahai Muhammad tentang aku, beritahu hamba-Ku itu aku dekat. Fa inni qarib. Allah tak ada pun kata hamba tu dekat, hamba yang baik ke, hamba yang jahat ke, semua hamba umum. Allah beritahu, Allah, aku hamba ni, aku dekat dengan hamba-Ku. Tak kira dia banyak dosa ke, dia beramal ibadah ke, aku dekat dengan dia. Cuma oleh kerana dia buat dosa, tak bertaubat, tak sedar diri, dia yang merasa jauh. Sedangkan hamba tu, aku dekat dengan dia. Sepatutnya bila dah berdosa, istighfar, taubat, istighfar, nasuha insya-Allah. Jadi cepat, memang dah dekat, kita dekat dengan Allah Ta'ala. Lebih dekat daripada urat leher kita kan. Tapi Allah beritahu apa? Falyastajibu li. Maka hendaklah mereka itu jawab panggilanku. Maknanya jawab perintahku, jawab ya, untuk bertaubat jawab, untuk ibadah jawab. Maknanya wal yu'minu bi, dan beriman denganku. La'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka itu mendapat petunjuk. Jadi jelas bahawa kita lah sebenarnya yang silap ya. Kita yang silap sebenarnya. Maksudnya sebenarnya dosa ni dia benda yang dosa yang Allah murka. Dia perlu obatnya apa? Taubat. Bila tak taubat, maka terus hitam. Jadi ada, kita pun ada peribahasa alah biasa tegal biasa tu kan. Jadi lama-kelamaan dah keras hati, na'udzubillah, keras hati dah tak kisah dah. Lama-kelamaan tak solat, dah lama-lama tak solat, selamba je. Setahun, 2 tahun selamba kan, ada orang macam itu. Sian. Jadi maksudnya sebab dia dah biasa. Dia dah biasakan. Padahal dia perlu gilap balik, gilap semula. Gilap. Allah Maha Pengampun insya-Allah. Allah Maha Pengampun Pemurah insya-Allah. Ya. Berkata lagi Syekh bin Athaillah, huququn fil awqat yumkinu qada'uha wa huququl awqat la yumkinu qada'uha. Idh ma min waqtin yaridu illa walillahi 'alaik fihi haqqun jadid wa amrun akid. Fa kaifa taqdi fihi haqqa ghairihi wa anta lam taqdi haqqallahi fihi. Ya. Tadi tu, hikmah tadi tu dia kata jangan kamu merasa lambat anugerah Allah. Itu adalah satu motivasi, pujuk kepada hati-hati hamba-hamba Allah yang mungkin dah beramal, berusaha tapi tak, macam dia rasa lambat macam belum dibuka lagi jalannya. Supaya jangan putus asa, jangan bosan. Teruskan, ingat balik kita ni umat akhir zaman, memang umurnya pendek tapi banyak kelebihan. Kita bayangkan dulu Nabi Musa sendiri alaihissalam yang doa supaya Allah beri balasan kepada Fir'aun. Itu pun 40 tahun baru Allah
makbulkan. Nabi Musa tu Nabi, Rasul, dia kan doa supaya Allah berikan balasan, ya Allah, pada Fir'aun tu supaya dia mati, biar tak dapat iman, mati dalam kafir sebab dia punya kedahsyatan dia punya dia punya kezaliman yang melampau sangat kan, mengaku Tuhan. Jadi Nabi Musa doa supaya Allah beri balasan kepada Fir'aun, itu pun Allah makbulkan selepas 40 tahun. 40 tahun. Allahu Akbar. Jadi kita ni banyak sangat kelebihan dan kelonggaran yang Allah berikan. Cepat sebenarnya, cuma kita kadang-kadang ialah gangguan syaitan, iblis, syahwat, nafsu syahwat, dan membisik kita supaya rasa bosan, rasa jemu. Walhan kita jauh lebih baik, lebih cepat daripada para nabi dulu, hatta dulu. Lagi Nabi Yunus AS dalam perut ikan 40 hari. Allahu Akbar, tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kan. Begitulah. Jadi berkata Syekh Ibn Ta'ala ini, hikmah yang seterusnya ini, segala kewajipan dalam waktu dapat diqadanya, tetapi semua hak yang disediakan oleh Allah dalam waktu tidak dapat diulangnya. Sebab tiada suatu waktu melainkan ada hak kewajipan yang baru dan perintah yang ditekankan. Maka bagaimanakah kamu akan menyelesaikan hak lainnya sedangkan kamu belum menyelesaikan hak Allah dalam waktu itu? Allahu Akbar. Betul? Dalam bab ibadah boleh qada. Contohnya terlepas solat asar tadi, contohnya boleh qada. Sekarang boleh qada untuk asar tadi, kan? Boleh, dari segi hukum, yes, betul. Solat bila-bila pun kita boleh qada, boleh. Tapi hakikatnya waktu tu pun dah berlalu dah. Tak diulang lagi lah. Dah tak boleh ulang lagi dah. Maknanya hakikatnya sebagai hamba Allah yang beriman, sepatutnya, maksudnya perlunya kita menghargai masa yang datang tu, syukurnya. Sekarang ni tahun baru kan, maknanya tahun baru ni, super saya ucapkan selamat tahun baru, Happy New Year, boleh. Selamat tahun baru Masihi lah. Mudah-mudahan bertambah-tambah semangat, bertambah lagi berazam, tambahkan keazaman untuk kita beramal ibadah insya-Allah 2024. Mudah-mudahan sihat wal afiah. Tahun ini Allah berikan rezeki dan keberkatan insya-Allah pada tuan-tuan dan puan-puan semua insya-Allah taala, sidang jemaah sekalian insya-Allah. Mudah-mudahan bermakna bila sambut tahun baru ni bermakna kuranglah setahun umur kita, bukan bertambah. Yang tambah nombornya 2024. Hakikatnya kurang setahun dah. Tolak dah setahun. Maknanya tahun ni standby saya dalam 3 ni 52 dah. Dah kurang, kan. Tambah demi nombor tu, tapi dia punya kuota dia dah makin kurang kan. Makin dekat kita dengan Allah Ta'ala, makin dekat nak balik jumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat husnul khatimah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi maksudnya betul hak dalam waktu tu ada hak dia, waktu solat ada hak dia, waktu bulan puasa ada hak dia. Yang betul boleh qada, tapi waktu yang dah ada tinggalkan tu dah terlepas, dah tak boleh ulang dah. Sebab itulah kita perlu maksudnya perlu ambil perhatian, kan. Maksudnya kita kan hargai masa tu yang kita sedang berada tu. Itu adalah nikmat Allah, kan. Kewajipan dalam waktu solat, puasa sebenarnya boleh diqada, tapi hak waktu itu hak dia sendiri yang Allah sediakan tu, jika tak diambil dan tak dilaksanakan, tak dapat diulang lagi, kan. Begitulah. Artinya sidang hadirin sekalian, betapa hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah Ta'ala, begitu mereka menghargai setiap saat dan ketika. Mereka bahkan merasakan dosa kalau sebenarnya mereka rasa dosa kalau duduk saja, tak sebut apa-apa pun, hatta tak zikrullah pun, tak sebut Allah, tak ingat Allah apa pun, bagi mereka dosa. Mereka anggap diri mereka telah berdosa kalau tak zikir, kalau lupa zikir. Rasa menyesal kalau tak isi masa yang terluang tu, rasa berdosa. Memang itu masa tu paling tidak pun zikrullah, kan. Itu sepatutnya, kan. Allahu Akbar, kan. Syekh Zarruq rahimahullah berkata, dikatakan sesungguhnya hakikat tasawuf itu ialah qada Allah lebih berhak, syarat Allah lebih kuat,
dan kukuh, dan sesungguhnya wala bagi yang memerdekakan, ya. Allahu Akbar. Dalam hadis daripada Rasulullah SAW telah bersabda, man u'tiya fa syakara wa btuliya fa sabara wa zulima fa ghafara wa zalama fa astaghfara thumma sakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu madza lahu ya Rasulullah faqala ulaika lahumul aman wa hum muhtadun, ay lahumul aman fil akhirah wa humul muhtadun fid dunya. Satu hari, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba bersabda, siapa yang diberi maka dia bersyukur. Siapa yang diberi dan dia bersyukur, siapa yang diuji dan dia bersabar, siapa yang dizalimi dan dia maafkan. Orang yang menzalimi itu saya dia mohon ampun, ya. Siapa yang menzalimi pun dia minta ampun juga, kemudian diam. Dan sahabat tanya, kenapakah hal itu ya Rasulullah? Maka baginda menjawab, mereka itulah, ni ayat Quran ni, ya, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, ayat Quran, ya. Mereka itulah orang-orang yang diberikan keamanan dan diberi petunjuk, iaitu mereka yang diberikan keamanan di akhirat dan diberi petunjuk di dunia. Entah maknanya, ya, itulah orang yang hebat sebenarnya, bila diberikan dia syukur, dan diuji dia sabar, bila dizalimi dimaafkan, dan dia menzalimi diminta ampun, minta maaf, ya. Bukan mudah ni. Yang ramai bila diberi bukan bersyukur, komplain, kan. Orang dah belikan ni banyaknya, banyak salah, tak banyak salah, kan. Beli salah, tak beli salah, kan. Bukan nak ucap alhamdulillah dulu, ni kadang budaya ni kadang-kadang sedang subhanallah. Itulah, bayangkan kita sebagai manusia pun terasa betapa lagi Allah Ta'ala Tuhan kita yang lagilah sensitif, yang lagilah maknanya cukup cemburu dengan hamba-hamba Allah yang tak suka bersyukur ni, ya, yang banyak komplain daripada syukur, kan. Semua komplain, bahkan patutnya kita syukur, kan. Syukur, alhamdulillah. Bila diberikan dia syukur, dan bila dia diuji dia sabar, kan. Dan bila dia zalimi dia dimaafkan, dan bila dia menzalimi pun dia diminta ampun. Bismillah. Allahu Akbar. Sebab itulah kita ni kadang antara dosa yang dianggap oleh para ahli sufi, ahlullah, orang-orang saleh, para salihin, bukan setakat dosa yang orang buat dosa tu, yang Allah larang tu. Dosa mereka anggap cukuplah mereka rasa berdosa kalau masa tu tak diisi dengan zikrullah. Tengok TV, katakan layan internet, layan apa tanpa zikrullah, Allahu Akbar, itu pun dianggap dosa. Sebab sia-sia. Jadi kita memanglah selalu perlukan istighfar, kan. Selalu istighfar, betul. Perlu dibantu, kan. Bukan tasbih pegang. Kita ni manusia biasa yang lemah, lepas tu perlu bantuan tu, kan. Kalau pegang tasbih, insya-Allah lah akan bantu, mudah nak selawat ke nak apa-apa sebut semua senang. Paling kurang pun Allah, kan. Bagi kita itu sebenarnya kita perlu sentiasa, setiap saat tu ada hak-hak dia. Paling kurang pun hak untuk zikrullah, untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Kalau alam haiwan, ini kata para ulama, alam haiwan mereka terlupa zikir, mati terus hukumnya. Jadi agaknya ikan-ikan kat pasar tu yang kita tangkap, kita beli tu, udang-udang tu, ketika dia terlupa zikir lah tu. Bagus juga kalau dia semua ingat zikrullah, pergi pasar semua kosong, kan, tak ada ikan. Mana tu ikan, tak ada lah. Bagus jugalah, ya, Allah lupakan ni, kita tangkap dia, rezeki untuk kita. Maknanya hukuman untuk binatang, kata para ulama, ya, bila dia lupa zikir, mati tu hukuman dia, terus mati. Bayangkan kita manusia ni yang ada akal, Allah berikan kelonggaran, kan. Bahkan sebaliknya, yang lupa zikir, yang kurang zikir pula tak mati-mati.
panjang pula umurnya. Allahu Akbar, kan? Jadi kalau boleh kita kena banyak ingat zikrullah, ya. Wa qala musannif rahimahullah taala, ma fata min umrika la 'iwada lahu wa ma hasala laka minhu la qimata lah. Yang telah hilang dari usia hidupmu tidak dapat ditarik kembali, nescaya sedangkan yang telah berhasil bagimu tidak dapat dinilai harganya. Allahu Akbar, ya. Benarlah kata penyair, saat-saat dalam usia hidupmu itu bagaikan berlian yang sangat berharga. Oleh kerana itu, jadikanlah masa dan saat-saat yang berharga itu untuk mencapai kejayaan dunia akhiratmu dan kebahagiaan, ya. Maknanya apa yang telah terlepas pada umur kita lepas dah tak boleh ulang dah. Dah tak boleh ulang kan. Sekarang kita menuju yang akan datang je. Yang lepas dah. Tetap, ya. Semalam pun dah hari Ahad. Dah tak ada lagi Ahad tu dah. Ini hari Isnin, esok dah Selasa dah. Sekejap dia terus. Mana berterusan. Terus hilang. Maksudnya dah tak boleh ulang lagi lah. Sebab tu dah kita ni perlu amat memerlukan pertolongan Allah Ta'ala untuk kita sentiasa dibantu Allah Ta'ala, ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husn ibadatik. Minta tolong dengan Allah Ta'ala, sentiasa tolong kita, tolong bantu kita ni untuk sentiasa ingatkan dia, zikrullah dan beramal ibadah, dan mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, ya. Baqiyatul umur indi ma laha thaman. Ada sebagian para ahli syair, penyair Arab yang mengatakan, baki umur di sisiku tiada baginya harga, sesungguhnya esok tiadalah yang dikasihi daripada masa. Seseorang mendapati padanya setiap yang luput daripada masa dan dihapuskan kejahatan dengan kebaikan. Allah firman dalam Quran, wa an laisa lil insan illa ma sa'a, dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang melainkan balasan apa yang diusahakannya, ya. Allahu Akbar. Berkata Syekh Qutb rahimahullah, maksudnya seseorang itu tidak dapat menanggung dosa orang lain, sama ada untuk meringankan bebanan dosa orang lain atau untuk membebankan orang lain dengan dosa-dosanya. Tiada siapa pun yang boleh meringankan bebanan dosanya, dan tiada siapa pun yang sukarela untuk memikul suatu dosa orang lain, ya. Namun alhamdulillah kita dalam mazhab, walaupun dalam mazhab Syafi'i, rahimahullah, mengatakan amal ibadah kita ni tak sampai kepada si mati, mazhab kita Syafi'i. Tapi dalam para ulama Syafi'iyah di bawah murid Imam Syafi'i mengatakan, antara Imam Nawawi rahimahullah mengatakan sampai, insya-Allah baca Quran ke, kita hadiahkan Fatihah ke, ya, insya-Allah sampai, ya. Cuma dalam 3-4 mazhab tu Imam Syafi'i berpendapat tak sampai kepada si mati. Maknanya dah mati dah. Apa yang dibawa tu anak anak yang soleh, sedekah jariah dia, ya. Apa yang dia ilmu yang pernah diajarkannya, yang bermanfaat, tu aja, itu yang dibawa tu. Selain itu tak sampai. Tapi alhamdulillah mazhab lain, 3 mazhab yang lain mengatakan sampai kepada si mati. Alhamdulillah. Jadi kita tu syukur kita, alhamdulillah, Islam ni alhamdulillah, ya. Sebab tu antara amal-amalan kita ni, tuan-tuan, kita minta ampun untuk orang Islam yang lain, masya-Allah, kan. Sangat-sangat berguna untuk seluruh umat Islam. Alhamdulillah kita jadi orang Islam. Setelah kita mati nanti pun insya-Allah sampai kepada kita amal-amalan, doa-doa orang Islam, kan. Di seluruh dunia kita dapat. Kan ada amalan istighfar tu yang kita boleh amalkan, istighfar sebelum subuh tu kalau boleh kita amalkan, kan. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat tu kalau boleh amalkan tu, masya-Allah, sebelum subuh kalau boleh baca tu, masya-Allah, terbaik. Alhamdulillah. Bacaan dia mudah aja. Tu ikut astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Baca itu, ya, kalau boleh baca sebanyak 27 kali. Nah, baca tu waktu sahur sebelum subuh kalau boleh. Itu Nabi kata siapa yang baca
bacaan itu sekali bacaan saja, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, Allah akan ampunkan dosa dia dan dia dapat pahala sebanyak sejumlah orang beriman sedunia, sama ada yang hidup ataupun yang dah meninggal dunia. Bayangkan berapa bilion bacaan sekali je. Katakan sekarang ni dalam dunia sekarang ada 2 bilion orang Islam, orang beriman. Bacaan sekali, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, sekali bacaan dapat sekali satu jumlah satu dunia ni. Bayangkan kalau banyak kali. Dan antara kelebihan bacaan itu, ya, kata para habaib, ya, mengatakan masya-Allah, dia insya-Allah akan Allah campakkan dalam hati dia perasaan kasih sayang kepada orang Islam yang lain, ya, pada orang yang beriman yang lain. Yang pertama, yang kedua, insya-Allah dia akan menjadi penyebab tak turunnya hujan. Masya-Allah, rezeki. Jadi begitulah hebatnya amalan istighfar, ya, istighfar sahur tu kan. Allahumma ja'alna, ya, minal mustaghfirin bil ashar, ya, Allah puji hamba-hambanya yang istighfar di waktu sahur, ya. Sahur bila? Lama ke sahur? Sekejap je kan, ujung-ujung tu sebelum subuh, sebelum azan tu kan, berapa minit je itu istighfar, sekejap je, ya. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, itu minta ampun, ya. Astaghfirullah juga tambah hujung tu, jadi tak dapat semua, dapat cover satu jumlah, ya, umat Islam satu alam ini, masya-Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath, min waladin salih yad'u lah, aw sadaqatin jariyah min ba'dih, aw ilmin yantafa'u bih, ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, bila mati anak Adam maka terputuslah amalannya kecuali amalan 3 punca, iaitu anak yang soleh yang doakan dia, ataupun sedekah jariah yang kekal, ya, selepas dia tu, ataupun ilmunya yang diambil, yang pernah diajar, yang bermanfaat, ya, pada orang lain. Begitulah tuan, ya, subhanallah. Jadi sidang dan sekalian, mudah-mudahan kita semua insya-Allah taala menjadi hamba Allah, ya, yang sentiasa, dibantu Allah untuk mengisi masa kita, tidak terluang, tidak lalai, tidak leka, daripada amal-amal soleh, insya-Allah. Mudah-mudahan. Berkata lagi Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, ma ahbabta syai'an illa kunta lahu 'abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi 'abdan. Kamu tidak akan mencintai sesuatu melainkan kamu pasti menjadi hamba daripada apa yang kamu cintai itu. Dan Allah tidak suka, ya, bila kamu menjadi hamba kepada sesuatu selain daripadanya. Begitulah. Jadi sidang hadirin sekalian, yang dirahmati Allah, ini satu hikmah yang diajar oleh Syekh Ibn Athaillah, iaitu bila dah cinta ni, kita jadi hamba dia lah, akan korban untuk dia lah. Dah sayang, dah cinta, apa yang diminta kita akan buat kan. Kita sayang pada anak, apa yang anak nak kita akan buat lagi. Sayang pada suami, sayang pada isteri, korbankan jiwa, raga, tenaga, masa semua. Sayang pada apa-apa pun kita akan cuba. Sayang pada rumah Allah ni, kita akan usahakan juga, hidupkan juga, marahkan juga kan. Jadi begitulah, kalau sayang dengan Allah Ta'ala, sepatutnya kita wajib akan jadi hamba kepada Allah Ta'ala. Akan buat tanpa mengeluh, tanpa soal, tanpa komplain lah, begitu, ya. Benarlah kata Junaid, kamu tidak akan mencapai hakikat ubudiyah, kehambaan, selama mana kamu masih diperhambakan oleh sesuatu selain Allah Ta'ala, iaitu harta, isteri atau lain-lainnya, ya. Kalau Allah Ta'ala dalam Quran, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah minal dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'amil wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yang bermaksud surah Ali Imran ayat ke-14, yang bermaksud Allah beritahu kita dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia yang suka kepada benda-benda yang diingini, nafsu, iaitu perempuan.
perempuan, anak pinak, harta benda yang banyak bertimbun-timbun daripada emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih, dan binatang-binatang, haiwan-haiwan ternakan, serta kebun-kebun tanaman, semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Dan ingatlah, pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu syurga. Subhanallah, tuan-tuan. Subhanallah, ya. Sedang jemaah sekalian, saya teringat dekat Madinah, ya, dalam Masjid Nabawi tu ada satu tempat, pintu 22 belakang tu. Dalam masjid dah kawasan tu. Ada kawasan tu dalam masjid dah sekarang. Dulu kawasan kebun kurma. Tapi dia dah diluaskan dah dalam masjid lah. Tapi dikekalkan lagi. Tile tu Arab tu buat lagi bentuk telaga lah. Ada dalam Masjid Nabawi. Kan? Dikekalkan, tutuplah telaga tu. Telaga tu milik Abu Talhah radhiyallahu anhu, yang sahabat Rasulullah. Masya-Allah. Sahabat Nabi yang kaya ketika itu, ada kebun kurma yang terbaik ketika itu, yang paling dekat dengan Masjid Nabawi. Abu Talhah namanya, masya-Allah. Kebun kurma ni memang subur, cantik, ada telaga perigi cantik, air yang sedap. Nabi pun pernah solat situ, pernah minum situ, pernah berehat dekat kebun tu. Satu hari Abu Talhah ni sedang berehat-rehat, ya, di kebun tu. Kebun dia lepas solat, ada rehat kat kebun tu, dia ada solat lah kat kebun tu. Solat kat kebun. Dia leka, dia lalai nampak burung-burung terbang. Burung-burung kat kebun kurma terbang. Jadi mata dia terleka dengan burung tu, tengok. Dia solat ni. Ialah manusia kan, nampak burung. Lawanya burung. Dia tengok burung pula. Dia tengah solat ni. Rasulullah tengah solat, dia terlupa, dia lalai kan. Lepas tu dia jumpa Rasulullah, turun ayat Quran. Allah mengatakan, ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun, ya, ayat Quran. Kamu tidak akan mencapai kebaikan, kata Allah, sehinggalah kamu infakkan apa yang kamu sayang. Wah, ayat tu dah memang kena pada dia tu. Allah beritahu, kamu tak akan mencapai kebaikan melainkan kalau kamu sanggup infakkan, sedekahkan, wakafkan apa yang kamu sayang. Dia tu teringat, Allah, kebun aku ni aku sayang. Kebun ni memang sayang, ada air yang cantik, air yang sedap, ada telaga subur. Tapi kerana kebun ni aku leka, tengah solat pun boleh aku leka tengok burung cantik kan. Dia kata, ya Rasulullah, aku hadiahkan, ya Rasulullah, aku infakkan kebun ni untuk aku wakafkan untuk umat Islam. Ambillah. Masya-Allah. Dan Nabi terima infak Abu Talhah tu, kecuali Nabi tak terima dia punya dia punya air. Maklum ketika itu sumber air pun memang perlu di Madinah. Dan Nabi beritahu, kurma kebun kita ambil, insya-Allah kita terima, tapi telaga tu untuk keluarga kamu, untuk family kamu lah. Abu Talhah kekalkan ambil air, bila ambil air tu kami ambil apa kebun kurma saja. Tapi hari ni dah tutup oleh pihak berkuasa lah, ya. Tutup dengan tile tu. Masya-Allah. Begitulah hebatnya para sahabat, diinfakkan harta-harta dia untuk Allah dan Rasulnya, ya. Ibnu Katsir berkata, Allah Ta'ala menceritakan tentang apa yang dijadikan indah bagi manusia dalam kehidupan dunia, ya, seperti pelbagai tadi tu, ya, kenikmatan wanita, kuda semua ni, kenderaan, masya-Allah, ya. Dan ayat ini Allah Ta'ala mulakan dengan menyebut wanita. Kenapa dalam banyak-banyak nikmat tu, kenapa first nikmat yang Allah sebut apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa dulu. Kenapa tak banin dulu, anak dulu? Kenapa tak harta dulu? Ini petanda bahawa fitnah kaum wanita ni, masya-Allah, ujian yang sangat-sangat berat. Kan, demikian hanya dengan kecintaan terhadap harta benda. Kadang-kadang dimaksudkan untuk berbangga diri, kan? Jadi dalam Quran ni step by step perkataan tu ada maksud. Kenapa Allah sebut nisa dulu? Syahwat. Manusia dihiaskan dengan cintakan syahwat. Perempuan, memanglah perempuan, kan? Yang pertama. Yang kedua banin, anak-anak. Yang ketiga emas dan perak, harta benda. Fulus kan, duit kan. Yang keempat kereta. Ini kereta lah. Dulu kuda, ul khail, yang kuda terlatih, kan.
Kemudian ada haiwan-haiwan, kambing, lembu, sebagainya, unta, dan kebun-kebun. Maknanya step by step Allah senaraikan yang merupakan ujian dan yang manusia suka. Sebenarnya Allah tutup ujung tu dengan ayat wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya sebaik-baik balasan, iaitu syurga yang mengalahkan segala-gala harta benda dunia yang sementara ni kan. Begitulah. Allahu Akbar. Jadi kita kalau boleh kita ubahkan cinta kita kepada dunia ni kepada cinta kepada akhirat. Boleh? InsyaAllah. Tapi bukan mudah kan? Bukan mudah. Kalau boleh, kalau itulah ya, dah nampak para syuhada yang dekat Gaza tu, kita dah nampak dah syurga dah. Tak kisah dah. Kita nampak wajah-wajah mereka yang syahid tu semua senyum-senyum semua. Sengih-sengih saja dah nampak syurga dah. Kita tak nampak lagi ni. Kita nampak syurga dunia aja ni. Mereka dah nampak syurga akhirat yang kekal abadi. Masya-Allah. Kalau Nabi ada hadis Nabi mengatakan, kalau boleh para syuhada tu yang syahid tu mereka berdoa dengan Allah Taala, dan mereka memang berdoa pun untuk Allah hidupkan balik ke dunia ni dan pergi perang lagi dan dibunuh lagi, syahid dan hidupkan lagi, dibunuh lagi sampai 10 kali. Subhanallah. Sebab dah nampak kelebihan syahid tu, syuhada tu kan. Allah beri kemuliaan kepada mereka tu. Di Gaza sampai hari ni tak habis-habis Allah, kita doalah mudah-mudahan insya-Allah ada jalan penghujung insya-Allah, semakin hampir kemenangan insya-Allah kan untuk umat Islam di Gaza, Palestin. Kita boleh pergi sana ziarah, solat di sana Aqsa, mudah-mudahan Allah berikan kekalahan insya-Allah kepada orang Israel ni, Yahudi ni, Zionis yang zalim. Dah azan dah? Belum? Sikit lagi. Kita ada soalan? Jadi sekarang persoalannya bagaimana nak cinta Allah. Itu persoalannya. Bagaimana nak cinta Rasul? Bagaimana? Pertama, nak kenal Allah, kena kenal Allah, kena Rasulullah, kena pelajari, kena study. Yang keduanya kena doa. Usaha tu banyaklah, usaha tu baca, dengar, study, mengenali, nak kenal. Baru bila dah kenal baru cinta. Ya Allah, baiknya Allah Taala. Kita merenung, banyak merenung, dan antara lain doa. Doanya pun Nabi dah ajar dah kan, untuk cinta Allah, untuk cinta Rasul. Nabi pun dah ajar dah kan. Allah pun dah ajar dalam Quran, Allahumma habib ilainal iman. Misalnya Allah dah ajar kita dalam Quran banyak doa-doa. Nabi pun ajar kita supaya kita cintakan Allah kan. Maknanya cinta ni adalah anugerah Allah, bukan boleh dibuat-buat kan. Kita minta, Allah memang sayang kita, Allah memang cinta kita, Nabi cinta kita. Kita ni yang hati kita yang kotor ni, hati kita yang keras ni, yang tak cinta Allah dan Rasul ni. Cinta pun setakat mana kan, betul-betul yang real tu. Jadi kena usahakanlah. Mungkin sebab dosa-dosa kita jadi penghalang cinta kita kepada Allah Ta'ala. Jadi kita cinta, anugerah. Paling tidak pun kita melihat, kita dah pergi umrah, pergi haji, tengok macam mana pengorbanan Rasulullah kan. Kita dapat saksi sendiri bagaimana Rasulullah berkorban kan, untuk kita, untuk umatnya. Subhanallah. Jadi cinta ni, bila dah cinta ni, kita akan jadi hamba lah. Maknanya sanggup berkorban apa saja untuk Rasulullah, untuk Allah dan Rasulnya kan. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu adalah indah, Allah itu cantik dan sukakan keindahan ya. Dan berkata Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, innaka lan takuna 'ala al-haqiqah lahu 'abdan. Sesungguhnya kamu tidaklah di atas hakikat sebagai hamba kepada Allah, sedangkan sesuatu selainnya bagi kamu diperhambakan. Wa innaka lan tasilu ila sarih huriyah. Dan sesungguhnya kamu tidak akan sampai kepada kemerdekaan yang sebenarnya, sedangkan ke atas daripada hak-hak ubudiyah masih ada. Dan ditanya, siapa yang tidak kekal di dunia melainkan kadar hisapan sebiji tamar
Lantas jawabnya, hamba muqattab masih dianggap hamba walaupun baki hanya 1 dirham. Ya. Kata Syekh Ibn Athaillah, kata Syekh Al-Buti rahimahullah, hikmah ini sesuai untuk semua, sama ada cinta harta, jawatan, kemegahan, lelaki, perempuan, gambaran dan lain-lainnya. Maknanya satu hikmah ini satu apa? Teguran sebenarnya. Ma ahbabta syai'an illa kunta lahu amdan. Kamu tidak akan mencintai sesuatu melainkan kamu akan pasti menjadi hambanya. Betul kan? Orang yang cinta harta akan kejar lah, jadi hamba lah. Kerja siang malam nak harta. Orang yang cinta ilmu akan kaji, study lah, purun untuk cari ilmu. Orang yang cinta ibadah akan buat. Orang yang cinta Islam akan korban untuk agama Allah ni kan? Orang yang cinta, begitulah. Maknanya kita kena pandukan cinta yang betul, iaitu cinta kepada Allah Ta'ala, ya. Ia hakikat sebenarnya. Antara doa yang Nabi ajar apa tu kan, doa yang selepas solat tu yang saya pernah share dulu, Nabi pernah ajar doa tu, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin, ya, wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaum faqbidna ghairu maftunin, ya. Allahumma arzuqna, Allahumma inna nas'aluka hubbaka tu. Ya Allah, kami doa tu, ya Allah, aku minta pada kamu ya Allah amal kebaikan, dan aku minta ya Allah meninggalkan kejahatan, dan aku minta padamu ya Allah engkau redha dan ampuni aku ya Allah, dan sekiranya kami ini ya Allah, ya, lebih baik mati untuk diselamatkan daripada fitnah dunia ini, matikan kami ya Allah, dan aku minta padamu ya Allah akan cinta kepada kamu dan cinta kepada orang yang mencintai kamu, dan cinta kepada amal-amal yang membawa kepada cinta kepada kamu. Maknanya doa itu pun Nabi dah ajar dah, ya, untuk kita amalkan insya-Allah. Okay, kita di ruang untuk azan dah masuk waktu ya, insya-Allah. Kita sambung sikit insya-Allah selepas azan. Ya, Allahumma bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Dalam kehidupan ini kadang-kadang manusia kita pun kadang-kadang rasa macam tak yakin, macam kurang confident. Betul ke Allah sayang kita? Kadang-kadang ada rasa gitu. Ya tak ya ke ni kan? Ya ke? Maklum syaitan bisik kita ni kan, kau jangan berlakon lah, ni lah. Syaitan manusia ke syaitan orang ke tak kira mana yang syaitan, kita pun rasa itu. Betul ke? Caranya kata para ulama ajar kita, termasuklah Syekh Ibn Athaillah ni, kalau kamu ingin melihat betapa cinta Allah kepada kamu, betapa rahmat Allah pada kamu, ya, betapa luasnya rahmat Allah pada kamu tu, lihatlah kepada rahmat Allah yang telah mencurah-curah atas kamu. Lihat dalam dosa kita yang banyak ini pun Allah masih beri peluang, beri hidayah, pilih kita kan. Allah beri kita kesihatan. Nak cerita banyaklah. Itu mana kita renung kan. Allah beri kita keafiatan, ketenangan, kesihatan, boleh makan minum, boleh macam-macam lah. Dapat hidayah, dapat Islam, masya-Allah. Nikmat yang tak boleh kita nak bayar pun. Maknanya tu petanda. Kita buat dosa lagi, dosa buat lagi, istighfar buat lagi, tapi Allah tetap mencurah-curah nikmat dia. Beri peluang, boleh nikmat tu maintain, nikmat tu maintain. Allah bukan beri nikmat tinggal dia. Dia lain, kalau beri nikmat, ambil ni duit, atau beri ambil rumah ni, kita nak urus sendiri, nak kena bela, nak kena cat, apa contohlah kan. Ini dah beri rumah tu ada siap maintenance, siap servis, tukang sapu ada, tukang cat ada, rosak repair. Begitulah maksud kita ini. Allah beri kita nikmat, salam Allah, dan Allah maintainkan, kekalkan nikmat tu pada kita ni. Alhamdulillah. Terenung balik memang banyak sebenarnya, memang bukti dah terbukti, banyak jutaan bukti dah kita boleh senaraikan betapa Allah sayang pada kita. Cuma kita ni yang kadang-kadang terlupa, manusia terlupa dan cepat-cepat salahkan Tuhan. Kata Allah benci aku, Allah tak suka aku. Silap, sebenarnya Allah sayang kita. Allah beri peluang pada kita. Yes. Sediakan Nabi lagi untuk kita, syafaat akhir zaman nanti, dia pada mahsyar nanti dah standby dah. Ya Rasulullah,
sallallahu alaihi wasallam dengan syafaat baginda nak tolong sesiapa yang dah confirm masuk neraka tu, yang Allah dah sediakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk cari mana-mana umat dia yang memang confirm masuk neraka untuk nak ambil bantu, Nabi bantu masukkan dalam syurga. Itu nikmat, itu bukti cinta Allah dan Rasul pada kita. Cuma kita kadang-kadang kita termakan cakap syaitan, termakan cakap yang saya kata bisik kita ni, itu silap. Betul, orang Kristian, orang kafir dia tampal tulis dekat bas dia, van dia, Jesus love you, kan? Iyalah, dia tanamkan begitu. Sebenarnya kita lebih yakin lagi Allah sayang kita. Allah memang sayang kita, kan, beri kita pelbagai nikmat, pelbagai, Allah ampun dosa kita, kan? Tanpa kita minta ampun, Allah ampunkan, kan? Antaranya contoh dalam amal-amal harian, kita baca doa lepas makan tu yang Nabi ajar. Siapa yang baca doa lepas makan, dia baca alhamdulillahillazi at'amana hadza wa razaqanaha min ghairi haulin minna wala quwwah, akan diampunkan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Soalannya dia baca tak? Dan makan kenyang, sedap, terbaik, alhamdulillah. Cuba sambung ni bacaan doa tu yang Nabi ajar tu. Doa pakai baju sama juga. Kelebihan siapa yang baca doa ketika pakai baju yang Nabi ajar tu, alhamdulillahillazi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Tu doa dia. Hafal tak? Balik kena Google, apa doa pakai baju, kan? Doa tu Nabi kata siapa yang baca doa tu lepas makan tadi, ketika pakai baju, Allah ampun dosa dia yang telah lalu dan yang akan datang. Masya Allah, banyak benda bonus yang Allah sediakan, dosa terampun dengan amalan harian je. Last, sebelum kita tangguh, ini amalan yang para ulama ajar. Saya dapat daripada Syekh Sya'rawi, daripada ada hadisnya. Syekh Sya'rawi ceramah, almarhum lah kat Mesir, Syekh Azhar, dia ajar. Tapi yang baca amal ni, insya-Allah selagi mana air ni dalam badan kita, kita tak akan Allah hindari daripada dosa. Bayangkan, Allah bantu kita macam cara. Cara cukup mudah. Ambil air segelas, minum 3 kali teguk. Kat rumah buat. Air satu je, sorry lah saya tunjuk je lah, kan, demo lah. Kat rumah dia buat. Senang je bacaan dia. Lihat dan buat nanti, kat rumah. Pesan anak cucu buat. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Simple. Satu gelas, buat 3 teguk, bismillah, alhamdulillah, bismillah lagi, alhamdulillah, 3 kali teguk. Kata Syekh Sya'rawi tu, selagi air ni dalam badan kita ni, insya-Allah Allah akan tolong, tak akan buat dosa kita ni. Masya-Allah. Selamat, pelihara, kan. Jadi tu kadang-kadang kita perlu rebut. Bonus Allah dah sediakan banyak amal-amalan pelbagai. Maknanya bukti Allah sayang kepada kita. Allah memang sayang kita, Rasul memang sayang kita, cuma kita ni yang sebab dosa-dosa kita lah ada hijab-hijab ni yang jadi penghalang tu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, insya-Allah taala Allah Ta'ala buka hijab-hijab kita gini, hijab di hati kita, insya-Allah, di hati saya semua, insya-Allah dapat kita mencintai Allah dan Rasulnya sebagaimana para sahabat, ya, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga, ya, para tabi'in, insya-Allah taala, ya, insya-Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaum faqbitna ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazaa. Alhamdulillah.